哈利路亚感谢神让小弟有机会来到我们印尼这个地方。Bersyukur pada Tuhan, saya diberikan kesempatan bisa datang gereja sejati di Indonesia. 让我来这边可以跟大家来彼此的学习。Saya datang ke sini untuk saling berbagi dan saling menasihati. 今天下午要跟大家分享的题目是回归单纯，依靠圣灵。Tema kita pada kali ini, sahabat sore hari ini, itu kembali kepada kesederhanaan bersandarkan Roh Kudus. 我们在早期的时候都很单纯。 Dulu gereja kita pada awal mula itu sederhana sekali. 但是这个世界已经让我们越来越复杂。 Akan tetapi dunia ini semakin lama semakin kompleks. 我们有时候被人家称单纯呢，觉得好像在骂人。 Jadi kalau sekarang ini bila orang terlalu polos, terlalu sederhana, sepertinya diomelin orang. 就好像有人跟你说：“哎呀，你怎么这么单纯？”就是在骂你呀。 Jadi seperti orang sedang memarahi kita, kamu terlalu sederhana, polos sekali. 所以我们很喜欢变得很复杂。 Jadi kita suka sekali rasanya menjadi rumit. 甚至有人跟我们说：“你怎么这么复杂？”我们觉得是一种赞美。 Jadi kalau orang-orang berkata, kamu orangnya rumit sekali ya, kompleks sekali, kita merasa itu dipuji. 但是圣经到底怎么告诉我们？ Akan tetapi, apakah yang sesungguhnya dikatakan Alkitab? 复杂真的比较好吗？ Apakah kerumitan itu justru lebih baik? 我们先来看一段圣经， Kita akan melihat dalam Alkitab, 请翻开马太福音5章。 Matius pasal yang kelima. 马太福音5章第8节。 Matius 5 ayat 8. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. 这边耶稣说，清心的人是有福哦。 Di sini dikatakan orang yang hatinya suci akan berbahagialah dia. 所以如果复杂就没有福哦。 Berarti kerumitan, orang yang rumit tidak ada berbahagia. 那清心的人有什么福呢？ Apakah berkat dari orang yang hatinya suci? 因为他会看到神。 Sebab mereka akan melihat Tuhan. 现在很多人找不到神。 Sekarang ini banyak orang tidak menemukan Tuhan. 因为太复杂了。 Karena terlalu rumitnya. 想太多了。 Berpikir terlalu banyak. 那我们要见神，那就先要变成单纯。 Jadi kalau ingin melihat Tuhan, kita harus sederhana. 清心就是单纯啦。 Hati yang murni artinya sederhana. 这个看见神就是会看到神的同在。 Kalau melihat Tuhan artinya bisa merasakan penyertaan dari Tuhan. 那我们会遇到的状况就是祷告有功效。 Dengan demikian kita akan menemui satu kondisi ketika kita berdoa ada khasiatnya. 问题得解决。 Permasalahan bisa terselesaikan, 甚至生病得医治。 bahkan yang sakit bisa disembuhkan. 然后遇到危险得平安。 Bahkan menemui bahaya mendapatkan damai sejahtera. 这个就是看见神呐。 Ini yang disebut bisa melihat Tuhan. 今天对教会来讲，看见神就是这个教会有神同在。 Kalau di dalam gereja apabila kita bisa melihat Tuhan, dibuktikan dengan penyertaan Tuhan di dalam gereja tersebut. 那神同在，这个教会就会兴旺。 Bila di gereja tersebut ada penyertaan Tuhan, maka gereja itu akan maju. 然后教会会有一家的感觉。 Maka di dalam gereja akan merasakan satu kekeluargaan. 信徒越来越多。 Jemaat semakin bertambah. 然后灵性越来越刚强。 Iman kerohanian semakin kuat. 所以这个我们要达到这样的目的，就是要进入清心呐。 Kita harus mencapai target tersebut, yaitu harus masuk ke dalam hati yang murni. 那清心里面我们会想到的人，通常就会想到亚伯拉罕。 Kalau kita membahas tentang hati yang suci, kita akan teringat cerita Abraham. 因为在创世纪12章记载，亚伯拉罕神呼召他就离开他的本地本族本家。 Seperti di dalam kitab Kejadian, Tuhan memanggil Abraham, Abraham langsung meninggalkan tanah kelahirannya, tempat tinggalnya. 圣经说亚伯拉罕离开的时候，还不知他往哪里去。 Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham waktu itu tidak tahu dia akan pergi kemana. 神叫他往东，他就往东；神叫他往西，他就往西啊。 Pada saat Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan menyuruh ke barat, dia ke barat, ke timur, dia ke timur. 这样的人在今天的世界里面一定会被笑
这个头脑不清楚了。 Kalau keadaan seperti itu terjadi di zaman sekarang, orang akan berkata, kamu otaknya tidak beres. 那今天的亚伯拉罕在今日的教会会长什么样子？ Kalau Abraham pada saat itu dan terjadi pada saat ini di gereja, dia rupanya seperti apa? 他会很单纯相信圣经， Dia akan orangnya sederhana, polos, dan percaya pada Alkitab. 圣经怎么说我就怎么做 Apa yang ditulis di Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab, saya lakukan. 圣经叫我要守安息日，我一定要守安息日。 Alkitab mencatat bahwa harus menguduskan hari Sabat, saya akan melaksanakannya. 所以星期六绝对不补习，也绝对不去赚钱。 Jadi kalau hari Sabat tidak bekerja, tidak menghasilkan uang. 圣经叫我们要主内联婚，我就一定要主内联婚。 Kalau Alkitab mencatat harus menikah di sesama jemaat, kita juga harus melakukannya. 圣经叫我们要11奉献，我就一定11奉献。 Alkitab mengatakan harus persembahan perpuluhan, saya akan melakukan persembahan persepuluhan. 这个记在尼希米记的第10章。 Di sini dicatat dalam kitab Nehemia pasal yang ke-10. 当时候以色列人已经国家已经灭亡了， Pada saat itulah bangsa Israel, bangsa yang sudah musnah. 然后尼希米带领他们回去重建城墙。 Nah, waktu itu Nehemia membawa bangsa Israel kembali untuk membangun tembok. 接下来就是要复兴信仰。 Dan selanjutnya tugasnya adalah untuk mengembalikan iman kerohanian. 他们就大声朗读律法书。 Pada saat itulah mereka membaca dengan keras kitab Musa. 他们圣经记载说，他们听见律法书的时候就哭了。 Ketika mereka mendengarkan dibacakan kitab Taurat Musa, mereka bersedih dan menangis. 他们在哭什么？ Apa yang mereka tangiskan? 因为从来没有人告诉他们神到底说过什么话。 Sebab dari dulu mereka tidak pernah diberitahukan apa yang Tuhan katakan. 因为那时候印刷也不方便， Sehingga waktu saat itu pun mereka juga tidak enggak. seleluasa. 应该是还没发明。 Pada saat itu juga belum terbit. 我们今天人手有一本圣经。 Hari ini kita ada yang namanya sebuah buku Alkitab. 我们要成为清心的人。 Kita harus menjadi orang yang suci hatinya. 第一个动作就是要每天要读圣经。 Yaitu tahap pertama kita harus setiap hari membaca Alkitab. 因为读了圣经，我们才知道什么是该遵守的。 Karena membaca Alkitab lah kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pegang. 我们也才知道，原来遵守就有福气。 Ya, akhirnya kita jadi tahu bahwa ketika kita memegang dan menjalankannya, barulah mendapatkan berkat. 请翻开《申命记》28章，《 Ulangan 28, 申命记》28章第1节， Ulangan 28 ayat yang pertama 第1节到第6节。 sampai ayat ke-6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 这边清楚的记载。 Di sini dicatat dengan jelas. 我们如果完全遵照神的一切诫命， Apabila kita menjalankan firman Tuhan secara keseluruhan, 也就是当一个清心的人。 yaitu menjadi orang suci hatinya, 圣经怎么写我就怎么做。 apa yang ditulis di Alkitab itu yang saya lakukan. 那我们神就会给我们这些福气。 Dengan demikian Tuhan akan mencurahkan berkat yang Tuhan janjikan. 第2节这么说： Ayat 2, 如果我们听从神的话， apabila kita mendengarkan suara Tuhan, 这以下的福必追随你，临到你身上。 maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. 这边清楚记载，福气不是去追求的， Jadi di sini dikatakan bukan berkat itu dikejar. 福气是我们要跑给福气追。 Kita ingin berkat itulah mengejar kita. 信主的人会被福气追。 Orang yang hatinya suci itu dikejar oleh berkat. 不知道各位弟兄姐妹有没有被福气追过？ Saya tidak tahu apakah saudara-saudari pernah dikejar oleh berkat. 有被追过的人一定会非常的印象深刻。 Bagi jemaat yang merasakan dikejar oleh berkat, pasti dia sangat terkesan sekali.
世界上的人常常画错人生的重点啊， Jadi setiap kali orang dunia ini salah menitik beratkan. 以为幸福要靠自己的努力去追求啊， Banyak orang berpikir dunia ini berpikir bahwa mendapatkan berkat ini justru harus bergiat. 所以非常的辛苦，非常的劳力 Jadi sangat sukacita tapi sangat lelah sekali. 甚至要牺牲睡觉的时间 Bahkan harus mengorbankan waktu tidur. 整个脑子都想着要追求幸福， Seluruh otaknya isinya mengejarkan berkat. 结果圣经告诉我们不是这样 Sesungguhnya ternyata Alkitab tidak memberitahukan seperti itu. 信主的人应该会被福气追， Orang yang diberkati Tuhan justru berkatlah yang mengejar dirinya. 而且第4节这么说， Ayat 4. 连你身所生的也要蒙福。 Bahkan juga diberkatilah buah kandunganmu. 生所生的就是我们的孩子啊， Justru yang kita lahirkan justru itulah anak-anak Tuhan. 小弟在台湾常常都会被邀请讲宗教教育的专题啊。 Jadi Pak Diaken tiap kali di Taiwan itu selalu diminta tugas untuk membawakan di pendidikan agama anak-anak. 因为本身有教育的背景， Sebab saya pribadi mempunyai latar belakang pendidikan seorang guru. 我也曾经讲我的专业， Saya seringkali juga menceritakan pekerjaan saya. 但是大概在10多年前突然发现 Jadi 10 tahun yang lalu tiba-tiba terjadi. 我错了 Saya salah. 真正的教育的解药在圣经， Sesungguhnya pendidikan yang sesungguhnya itu ada di dalam Alkitab. 我们要回归圣经啊， Kita harus kembali kepada Alkitab. 圣经怎么写我们就怎么做 Apa yang dicatat Alkitab itulah yang kita lakukan. 这里说生所生的会蒙福啊， Jadi buah kandunganmu diberkati oleh Tuhan. 什么时候我们孩子会蒙福？ Kapankah anak kita diberkati? 做父母的谨守遵行神的道，孩子就会蒙福。 Ketika orang tua itu tunduk pada perintah Tuhan, pada ajaran Tuhan, disitulah anak mendapat berkat. 如果问我说，你做圣工为什么要这么努力？ Lalu ada orang berkata, kamu rajin pelayanan, mengapa harus berjeri lelah seperti itu? 我可能有一点点私心啦，Saya mungkin ada perasaan kecewa. 我希望我遵守神的道，然后神祝福我的孩子。 Saya merasa saya sudah menjalankan perintah Tuhan, saya ingin Tuhan memberkati anak saya. 我真的看到神的祝福啊！ Dan sungguh benar saya melihat bahwa Tuhan memberkati. 在2020年的时候， Pada tahun 2020, 那时候台湾疫情也很严重， waktu itulah di Taiwan terjadi pandemi yang cukup berat. 但是3月8号我女儿要结婚呢， Tapi 8 Maret anak saya, putri saya akan menikah. 我在台北北部， Saya di daerah Taipei, yaitu Taiwan Utara. 我的亲朋好友都在北部以外的地方， Tapi besan saya itu calon besan di luar daerah wilayah utara. 日子一天一天的靠近， Hari demi hari sudah mendekat. 每个人都跟我说不好意思， Setiap orang banyak berkata kepada saya, oh maaf ya, 你们台北是疫区， karena di bagian utara itu jauh. 我们礼金会过去， Pasti saya dalam waktu dekat akan ke sana, 人不会到。 tapi tidak akan sampai. 那时候很紧张，说那这婚礼怎么办？ Lalu saya panik sekali. Lalu bagaimana pernikahan anak saya? 连我的父母都跟我说，你要不要干脆简单办就好了。 Lalu orang tua saya pun berkata, bagaimana kalau pernikahannya dibuat sederhana saja? 我有点动摇， Saya sudah mulai terpengaruh. 但是我有3个孩子， Saya mulai goyah dan saya ada 3 anak. 我只有一个女儿， Saya hanya ada 1 putri. 我唯一的女儿要嫁出去， Putri satu-satunya akan menikah. 叫我随便办， Lalu saya harus sembarangan saja mengadakan pernikahan. 我心很痛Hati saya sakit sekali. 我跟主耶稣说Saya berkata kepada Tuhan, 可不可以让我如期举行？ bagaimana bolehkah saya menjalankan sampai selesai? 可不可以让我照正常的方式举行？ Bolehkah saya menjalankan pernikahan ini dengan normal? 感谢神Bersyukur pada Tuhan. 3月8号要办婚礼， Waktu itu 8 Maret akan mengadakan pernikahan. 因为那时候台湾疫情才刚进入台湾Waktu itu pandemi baru masuk ke Taiwan. 1天1例2例大家就吓死了。
Jadi kalau terkonfirmasi ada yang positif 1-2 orang itu semua sudah pada kaget. 结果从2月开始啊，每天1例2例一直增加， Ternyata bulan Februari yang terkonfirmasi positif 1-2 terus tambah. 到3月6号的时候啊， Sampai 6 Maret 已经变成43例啊。 sampai 43 terkonfirmasi positif. 亲戚朋友都说啊，你们北部是疫区，我们不好意思去啊。 Jadi karena kalian adalah utara itu termasuk yang cukup parah, keluarga saya mengatakan demikian. 但很神奇的是， Tapi sangat mujizat. 3月8号婚礼， 8 Maret mengadakan pernikahan. 从3月7号开始， Dari 7 Maret mulai 3月7号零确诊， yang terkonfirmasi positif 0. 3月8号零确诊， 8 Maret juga 0. 3月9号零确诊， 9 Maret juga 0. 3月10号才突然又上升。 Lalu 10 Maret tiba-tiba meningkat. 神给我3天零确诊， Tuhan memberikan saya 3 hari terkonfirmasi 0 positif. 那时候宴客有31桌， Waktu itu ada untuk tamu disediakan 31 meja. 竟然快要坐满了。 Pada saat itu hampir terpenuhi. 在疫情期间，这是不可能的事情啊！ Sesungguhnya pada saat pandemi itu tidak dapat terjadi. 那时候虽然婚礼顺利办了， Dan akhirnya perjamuan pernikahan selesai. 有人跟我说， Ada orang berkata kepada saya, 你还要再等2个礼拜， harus tunggu 2 minggu loh. 如果有感染的话就完了。 Kalau terinfeksi maka akan bahaya. 结果14天过后，没有人感染， Dan akhirnya 14 hari tidak ada yang kena. 而且台湾的3月是天气最不稳定，都会下雨。 Terlebih lagi bulan Maret di Taiwan itu cuaca cukup tidak stabil, seringkali hujan. 婚礼的前一天到婚礼的后一天都是出太阳。 Jadi sehari sebelum pernikahan sampai 1 hari sesudah pernikahan itu cerah. 我记得在婚礼前，我女儿跟我说：“爸爸，你不可以哭，你哭我会溃体。” Lalu anak saya berkata, putri saya berkata, jangan nangis ya papa. 我很爱我女儿。 Saya sangat mengasihi putri saya. 女儿说的是，我一定要做到， Kalau engkau berkata demikian, pasti saya bisa. 就像天父爱我们一样。 Sama seperti Bapa kita di surga mengasihi kita. 我牵着她的手走入礼堂的时候， Waktu saya menggandeng putri saya masuk ke dalam aula, 我努力想别的事情， saya terus memikirkan hal yang lain saja. 努力不要想说我现在牵的女儿就是要嫁出去了。 Saya tidak mau berpikir sekarang sedang menggandeng putri saya yang sebentar lagi akan menikah. 我终于忍住没有哭啊！ Saya berusaha seumur hidup tidak mau menangis. 哪一个嫁女儿的父亲不会哭啊？ Ayah mana yang tidak menangis bila putrinya akan menikah? 但是在请客的婚宴上面， Tapi pada saat menjamu tamu-tamu 我看见几乎坐满的整个宴会场， di tempat resepsi itu hampir penuh. 又想到神给我们一个好天气， Tidak disangka Tuhan menyediakan cuaca yang begitu cerah. 然后突然之间，主耶稣好像在告诉我， Tiba-tiba rasanya Tuhan sedang memberitahukan pada saya, 孩子这样安排你满意吗？ kalau sudah disediakan demikian, apakah engkau puas? 这一刻我再也忍不住了， Pada saat itulah saya tidak tahan lagi. 我哭了。 Saya menangis. 很多人跟我说你在哭什么？ Banyak orang bertanya, kamu menangis apa? 哭神的爱呀、 Menangis karena kasih Tuhan. 主耶稣你怎么可以这么爱我？ Mengapa Tuhan sangat mengasihi saya? 但是我知道 Tapi saya tahu 神会这样爱，是因为他坚守他的诺言， 坚守他的说的话。 bisa terjadi demikian karena Tuhan berpegang pada perkataannya. 因为圣经就这么写啊。 Sebab itu yang dicatat dalam Alkitab. 你如果遵守神的道理， Bila engkau memegang perintah Tuhan 谨守的遵行， dan tunduk menjalankannya, 你生所生的必蒙福啊！ maka diberkatilah buah kandunganmu. 感谢主 Bersyukur pada Tuhan. 那我们其实在人生当中，就是专心靠主就好了。 Jadi kita dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sepenuh hati bersandar pada Tuhan sudah cukuplah. 主耶稣告诉我们，我们就怎么做。 Tuhan Yesus memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan. 主耶稣除了用圣经告诉我们，他还会怎么告诉我们？ Selain Alkitab yang mencatat memberitahukan pada kita apa yang harus kita lakukan, dia juga sendiri akan berbicara kepada kita. 他还会用圣灵告诉我们。 Dia menggunakan Roh Kudus memberitahukan kepada kita. 所以我们请看撒迦利亚书 Kitab Zakaria
4章6节， pasal 4 ayat 6. Zakaria 4章6节， Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. 感谢主哈。 Bersyukur pada Tuhan. 这边当时候的选民遇到了困难 Waktu itu umat pilihan menemui suatu kesulitan. 这个圣殿盖不起来了 Sebab bait Allah tidak dapat dibangun. 因为百姓受到了阻碍 Waktu itulah bangsa Israel terjadi 他们 permasalahan. 还给自己找理由说盖圣殿的时候还没到了 Maka mereka mencari alasan mungkin ini belum waktunya menyelesaikan pembangunan bait Allah. 神也兴起了几位先知，在鼓励他们的信仰 Bahkan Tuhan mengutus para nabi untuk memberikan suatu dorongan semangat kepada bangsanya. 就像我们今天有些教会也会遇到一些困难 Sama seperti hari ini ada gereja yang menemui kesulitan. 福音很难拓展了 Injil sulit sekali dikabarkan. 我们会觉得就环境就这样嘛 Kita berkata, oh mungkin memang keadaan seperti itu. 我们却没有来靠神。 Kita tidak pergi bersandar pada Tuhan. 这个地方神这么说 Pada ayat ini firman Tuhan berkata, 不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事 bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. 今天势力跟才能不是重点， Jadi intinya bukan dari keperkasaan dan kekuatan, 要依靠神的灵 harus bersandarkan roh Tuhan. 神的灵要怎么依靠？ Bagaimana bersandar pada roh Tuhan? 要求问 Harus memohon 然后要顺服 dan harus tunduk. 在圣经里面有一个记载 Di Alkitab mencatat, 我们来看撒母耳记上 1 Samuel 21章， ayat 2, pasal 21. 撒母耳记上21章， 1 Samuel pasal 21. 从第1节到第9节记载大卫开始逃亡。 Dari ayat 1 sampai 9, Daud waktu itu melarikan diri. 大卫他没有犯什么错 Sesungguhnya Daud tidak melakukan kesalahan apa-apa. 怎么会遇到这样的事情 Bagaimana bisa menemui kesulitan seperti ini? 因为他将来要当王 Sebab nantinya dia akan menjadi seorang raja. 他必须要学习依靠神 Dia harus belajar bersandar kepada Tuhan. 我怎么知道你会靠神 Bagaimana saya tahu bahwa engkau akan bersandar pada Tuhan? 一定要给你一些考验 Harus diberi satu ujian. 看看你这个考验当中懂不懂得依靠神 Lihat-lihat dulu apakah dari ujian ini apakah engkau mengerti untuk bersandar pada Tuhan. 所以那时候第1节大卫逃到挪伯祭司那边 Lalu pada waktu itu Daud sampai ke Nob. 希望有一些帮助 Dia berharap akan mendapatkan bantuan. 首先他讨了一些吃的 Dia meminta bahan makanan 又想说我被追杀 dan saya akan dibunuh. 如果有个武器防身最好了 Kalau ada senjata juga lebih baik. 好歹这个大卫也算战士 Dan apalagi Daud adalah seorang yang pandai perang. 我们看第8节 Ayat 8. 这个8节跟9节我们来读一下 Ayat 8 dan 9. Berkatalah Daud kepada Abimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa. Karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itu yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. 那时候大卫做了一个决定 Waktu itu Daud sudah memutuskan 他跟这个祭司讨一些武器 Waktu itu Daud meminta kepada seorang imam yaitu senjata. 但是呢他却没有告诉祭司实话 Tapi waktu itu Daud tidak memberitahukan secara jujur kepada imam. 祭司觉得怪怪的，可是呢也问不出来 Waktu itu imam merasakan ada satu kejanggalan, tapi dia tidak dapat menanyakan. 看起来大卫也是在王身边的人 Dan dia juga melihat Daud ada di sebelahnya.
所以祭司就相信大卫的话。 Dan saat itulah imam percaya kepada perkataan Daud. 那祭司想了一下说：“啊，有啦，只有一把刀 Lalu imam berkata, ini ada sebuah pedang. 啊，有可能大卫知道，也有可能不知道 Dan mungkin Daud tidak tahu atau tahu atau tidak, dia tidak tahu. 啊。不管怎么样，有这么一把刀 Apapun yang terjadi, hanya ada satu pedang ini saja. 啊。这把刀就是在撒母耳记上17章杀死歌利亚的时候割下歌利亚头的那把刀。 Jadi pedang Goliat ini yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 17, yaitu pedang Goliat yang orang Filistin ada di sana. 但是在第9节这么说， Ayat 9 dikatakan, 这把刀呢是用布包起来， jadi pedang ini terbungkus dalam kain, 而且呢还放在以弗德后面 bahkan di belakang efod. 啊。以弗德就是求问神的意思啊。 Efod artinya itu memohon kepada Tuhan. 啊，当时候的祭司啊要把以弗德穿在身上， Jadi waktu itu imam harus mengenakan baju efod ini, 然后求问神啊。 lalu memohon bertanya kepada Tuhan. 啊，所以这个以弗德就是求问神的意思 Jadi efod artinya meminta petunjuk Tuhan atau memohon kepada Tuhan. 啊。对我们今天来讲，就是依靠圣灵的意思啊。 Dan pada hari ini artinya itu bersandar kepada Tuhan, 啊，它是放在最上面， yaitu ditaruh di atas. 表示神希望我们要优先求告神。 Yang artinya Tuhan berkeinginan agar kita terlebih dahulu memohon kepada Tuhan. 那这把杀歌利亚的刀就像专业一样啊， Dan pedang Goliat ini kelihatannya sangat khusus, 就像人的智慧一样， sama seperti hikmat manusia. 是被布包起来 Dia 的。 dibungkus oleh kain. 其实神呢觉得这个可以不必用啊， Sesungguhnya di mata Tuhan sesungguhnya ini tidak perlu. 你只要会求告神，我绝对给你比刀更有力量的保护。 Asal engkau bersandar kepada Tuhan, aku akan memberikan perlindungan melebihi dari pedang ini. 可惜第9节这样说， Sangat disayangkan pada ayat 9 dicatat, 大卫说：“这刀没有可比的，求你给我。” tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. 当大卫选择刀不选择以弗德的时候， Ketika Daud memilih pedang dibanding baju efod, 22节就发生了一个悲剧。 ayat 22 terjadilah suatu pasal 22 terjadi suatu perkara. 啊，那时候的挪伯祭司穿以弗德有85个， Waktu itu ada imam yang mengenakan baju efod ada 80 orang. 全部因为大卫被杀死了。 Karena Daud lah mereka semua mati terbunuh. 啊，那时候我们看22章的20节， Pasal 22 ayat 20. 22章20节就提到说，只剩下一个叫亚比亚他。 Hanya tertinggal seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. 他就跑到大卫那边了， Dia luput lalu melarikan diri kepada menjadi pengikut Daud. 然后大卫才恍然大悟啊。 Akhirnya dia 好， sampai kepada memberitahukan kepada Daud. 我们今天很多人不喜欢当清心的人 Hari ini banyak orang tidak mau menjadi orang yang hatinya suci, 啊，不喜欢单纯的依靠神 tidak suka kesederhanaan bersandar kepada Tuhan. 啊，感觉这样不够帅哈 Rasanya itu kurang keren. 啊，一定要有一些特别的做法 Rasanya ingin sekali ada cara-cara yang khusus. 啊，结果我们看到的是问题没办法解决， Dan akhirnya kita tahu masalah pun tidak terselesaikan. 我们还不如跪在神面前祷告 Kita rasanya tidak mau berdoa di hadapan Tuhan. 啊。当大卫遇到这件事情，感谢主，他有改变。 Ketika Daud menghadapi satu masalah ini, puji Tuhan dia akhirnya berubah. 我们看到23章， Kita lihat pasal 23. 23章那时候大卫就懂得求告神了。 Pada pasal 23 ini akhirnya Daud mengerti untuk memohon kepada Tuhan. 大事小事通通都祷告。 Perkara besar, perkara kecil, semuanya dia bawa dalam doa. 今天要当选民的国王，必须要懂得依靠神啊！ Menjadi seorang raja bangsa pilihan harus mengerti memohon pada Tuhan. 啊，今天我们身为教会的牧者，就是要懂得依靠神 Hari ini kita menjadi gembala gereja, kita harus mengerti memohon kepada Tuhan. 啊，不然我们所牧的羊会为我们而死啊！ Kalau tidak, apa yang kita gembalakan, domba-domba kita semua akan kelaparan. 我们看第9节， Ayat 9. 撒母耳记上23章第9节。 1 Samuel pasal 23 ayat 9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia,
Berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. 这边大卫学乖了， Akhirnya Daud sudah mulai mengerti baik-baik. 懂得祷告了， Dia sudah mengerti berdoa. 懂得依靠圣灵啊， Dia sudah paham bersandar Roh Kudus. 所以他就跟神祷告 Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. 既然要交给圣灵 Karena dia sudah serahkan kepada Roh Kudus, 不一定照你想的， tidak berarti itu sesuai dengan kehendak kita. 也不一定照我想的， Tidak pasti semua mengikuti kehendak saudara, 要照神的旨意啊。 tapi harus mengikuti kehendak Tuhan. 我们再来看一个例子， Kita lihat sebuah contoh, 请翻开《使徒行传》16章， Kisah Rasul 16, 《使徒行传》16章， Kisah Rasul 16, 我们从第4节看起， ayat 4. 4节到7节。 Ayat 4 sampai 7. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 阿们。在第4节，他们刚完成耶路撒冷会议， Waktu ayat 4, mereka sudah selesai rapat dari 耶路撒冷会议 di Yerusalem, 耶路撒冷会议在讨论割不割礼的问题 yaitu membahas apakah harus disunat atau tidak. 如果没有耶路撒冷会议，我们今天通通都要割礼哦。 Kalau tidak ada keputusan dari rapat Yerusalem, kita semua harus disunat hari ini. 那弟兄就辛苦了。Yang saudara sangat kasihan. 感谢主，他们做了一个决议啊， Bersyukur pada Tuhan, akhirnya mereka memutuskan, 受洗就是受割礼啊。 yaitu dibaptis berarti sudah disunat. 这是照神圣灵的带领所做出来的决议。 Ini keputusan yang bersandarkan Roh Kudus, hasilnya mengeluarkan keputusan ini. 而且这个讨论没有经过表决， Dan diskusi ini tidak menghitung suara, 因为真理是不能表决的啦。 sebab kebenaran itu tidak perlu diambil suara. 是雅各长老说，那我的决定，我觉得这样子，大家觉得怎么样？ Rasul Yakobus mengatakan, kalau keputusan seperti ini menurut kalian bagaimana? 大家都没有异议。 Kadang yang lain tidak mengeluarkan suara. 就开始去到各教会去宣布这个消息啊。 Dan akhirnya sampai ke cabang-cabang memberitahukan kepada gereja-gereja berita ini. 因为这件事情合乎神的旨意啊。 Karena hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan. 第5节就这么记载。 Ayat 5. 当我们做对的时候呢，人数会天天加增啊。 Ketika kita melakukan hal yang benar, maka jumlah jemaat semakin lama semakin bertambah. 那对保罗来讲， Bagi Paulus, 我提出来的提议被通过了。 berarti usul yang saya sampaikan lulus. 有的时候我们会走路有风Akhirnya merasa diri lebih hebat. 会觉得我做的决定一定都是对的。 Berarti apa yang saya usulkan itu sudah pasti benar. 忘记求告神， Lupa untuk bersandar mohon pada Tuhan. 忘记顺服圣灵。 Lupa untuk tunduk pada Roh Kudus. 有时候我们还会有一个迷失啊。 Terkadang kita jadi tersesat. 我之前做的决定都对呢。 Dulu tuh keputusan yang saya sampaikan itu betul, benar. 所以我现在要做什么一定圣灵绝对同意的啦。 Dan kalau sekarang apa yang saya katakan, saya usulkan pasti itu direstui oleh Roh Kudus. 有时候我们没有求告神，然后就宣布说主耶稣一定同意我这样做的。 Terkadang kita tidak memohon Roh Kudus, tapi kita berkata ini Roh Kudus yang merestui. 吃耶稣豆腐啊。 Yaitu menjadi Yesus. 耶稣都没有说可以啊。 Yesus tidak berkata boleh tidak. 所以第6节就这么记啊。 Ayat 6 dikatakan, 即使你是保罗，当你所做的没有合乎神原定计划，你还是会被阻挡啊。 meskipun diri Anda merasa seperti Paulus, tapi tidak bersandarkan Roh Kudus kan bahkan bisa mencegah mereka. 今天我们大概没有人敢说我比保罗伟大。 Mungkin di sini tidak akan mengatakan saya tuh lebih hebat dari Rasul Paulus. 但是连保罗圣灵都会禁止他原定计划。 Bahkan untuk setingkat Paulus, Roh Kudus pun bisa mencegah dia. 所以他们本来要
这个往北之后要往西边 Waktu itu mereka akan pergi ke daerah barat, 但是呢，圣灵不许 tapi Roh Kudus mencegah. 他们就继续往北，然后又要往东边 Akhirnya mereka terus ke utara dan ke timur. 耶稣的灵也不许 Dan Roh Kudus juga tidak Wah, merestui mereka. 圣灵禁止2次呢， Jadi Roh Kudus mencegah 2 kali, 还不是只有1次哎， bukan sekali. 怎么会这样？ Bagaimana bisa terjadi? 但是保罗没有问为什么 Tapi Rasul Paulus tidak bertanya mengapa. 但是保罗怎么知道圣灵不许 Tapi bagaimana Rasul Paulus tahu bahwa Roh Kudus tidak merestui? 这个一定是在祷告当中得到神的告诉他的方向 Pasti ini dia dapat dari ketika dia doa, Roh Kudus memberitahukan dia arahnya harus kemana. 他们尊重圣灵的带领。 Mereka sangat menghormati atas pimpinan dari Roh Kudus. 我们来想一个问题， Kita pikirkan satu perkara. 如果他们刚开始的往西要到这个佛吕家的这个地方 Kalau mereka pada awalnya akan berjalan ke daerah barat, 亚细亚的地方 yaitu ke daerah Asia, 干嘛禁止我？我就是要去， mengapa saya dicegah? Saya tuh mau ke sana. 我是宣道呢， Saya tuh 我是 penginjil. 传福音呢， Saya itu pembawa firman Injil. 我要去这个地区开拓。 Saya mau membuka daerah perintisan di sana. 圣灵怎么禁止我去？ Bagaimana Roh Kudus bisa mencegah saya? 那这些人怎么办？ Bagaimana orang-orang di sana? 主耶稣，难道你不爱这些人？ Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi orang-orang di sana? 保罗一句话都没有说， Satu kata pun Rasul Paulus tidak berkata apa-apa. 保罗只有 Yes sir Rasul Paulus berkata, iya Tuhan. 所以就照圣经的方向， Jadi- 圣灵的方向， Jadi dia mengikuti arah yang dituntun oleh Roh Kudus. 结果他们后面就往马其顿的方向， Sampai akhirnya mereka sampai di Makedonia. 结果去马其顿还被打Sampai di Makedonia mereka juga dipukul. 还被下到监里面 Sampai juga dimasukkan ke penjara. 可能心里面就会想， Mungkin dalam hati mereka 我 berpikir, 顺服神的旨意还这么惨， saya sudah tunduk pada kehendak Tuhan sampai parah sedemikian. 神的旨意往往在最后一刻才会出现 Kehendak Tuhan itu kita akan sadar pada tahap terakhir. 中间都要忍耐等候， Di tengah-tengah itu harus sabar menanti. 结果最后救了禁足一家人Sampai akhirnya bisa menolong satu keluarga. 为什么神要把他们千里迢迢带去救禁足一家人呢？ Penjaga penjara. Mengapa Roh Kudus bisa memimpin mereka sampai kepada penjaga penjara? 因为禁足一家人是主的羊 Sebab kepala penjara itu adalah domba Tuhan. 所以信主不在乎我们找神是神来拣选我们 Jadi sesungguhnya bukan kehendak kita, tapi Tuhanlah yang menuntun kita. 我在34岁被安立为执事感谢主。 Saya pribadi ditabiskan menjadi diaken pada usia 34 tahun. 但是经过一件事，我才知道原来要承受神的责任没那么简单 Jadi sampai beberapa masa saya baru menyadari bahwa mengemban tugas amanat Tuhan itu tidak mudah. 心智要做调整 Dalam diri sendiri harus melakukan evaluasi. 在我32岁的时候 Ketika saya berusia 32 tahun, 我的大儿子肺炎 putra saya yang sulung, anak kedua berarti ya, itu ada infeksi paru-paru. 结果去到医院呢，这个病房全满 Waktu itu sampai di rumah sakit penuh. 当然有剩下比较贵的病房 Sudah pasti ada kamar yang cukup mahal, masih ada yang kosong. 那时候我的经济能力没办法负担那一个款项 Tapi ekonomi saya pada saat itu tidak sanggup membayarnya. 我记得我跟我太太看了一下，就跟医生说，我们可不可以把药带回家自己吃？ Waktu itu saya berkata kepada istri dan berkata kepada dokter, bolehkah kami rawat jalan bawa obat saja pulang di rumah? 当然，我跟我太太很难过， Waktu itu istri saya sangat sedih. 因为儿子真的在那边喘 Sebab anak saya di sana sedang sesak, 发高烧 sudah demam tinggi, 很没力气 rasanya tidak lemas sekali. 可是我们经济的关系没有办法给他最好的照顾 Tapi karena ekonomi kami maka tidak bisa merawat dia. 我们把药带回家 Akhirnya kami bawa pulang obat, 然后我们就祷告， lalu kami berdoa. 祷告到半夜 Berdoa sampai tengah malam,
我太太累了，先睡着了 Istri saya terlelah, lalu dia tidur dulu. 剩下我 Tinggal saya sendiri. 在祷告当中，神给我圣灵充满 Waktu doa, Tuhan memberikan saya Roh Kudus yang penuh. 那时候很充满， Sangat penuh sekali Roh Kudusnya. 有很大的力量 Dengan kuat sekali tenaga saya. 神知道我软弱， Tuhan tahu saya lemah. 他加添我力量。 Dia tambahkan kekuatan pada diri saya. 但是孩子在很喘的时候， Tapi ketika anak saya sedang sesak, 突然他问了我一句话： tiba-tiba dia bertanya pada saya, 如果我今晚要带走你的儿子，你可愿意？ "Kalau malam ini saya membawa putramu, apakah engkau bersedia?" 感谢主，那时候圣灵的帮助， Bersyukur pada Tuhan atas bantuan dari Roh Kudus. 没有想太多 Tidak berpikir banyak. 当然我知道说我愿意，孩子就带走了 Sudah pasti kalau saya rela, saya setuju, maka anak akan dibawa. 那时候圣灵帮助我，没有犹豫 Waktu itu Roh Kudus menguatkan saya tidak ada keraguan. 我就说我愿意， Saya berkata, saya bersedia. 然后我孩子的呼吸声就不见了。 Lalu anak saya, nafasnya sudah tiada. 我那时候以为他走了 Saya berpikir kali itu mungkin dia sudah pergi. 那时候眼泪就流下来。 Lalu saya meneteskan air mata. 我打开我的眼睛 Saya buka mata saya, 看我可爱的孩子， lihat anak saya yang begitu lucu. 你的呼吸为什么停了？ Mengapa nafasmu menjadi berhenti? 后来发现不是Ternyata bukan berhenti. 他睡着了， Dia tertidur. 呼吸顺了， Nafasnya sudah teratur. 全身都是汗 Seluruh tubuhnya keringat. 已经退烧了。 Sudah turun nafas panasnya. 原来神就是在考验我们愿不愿意完全交托神。 Ternyata Tuhan ingin menguji saya apakah saya setuju, saya bersedia atau tidak tunduk pada Tuhan. 这件事情经过 Setelah lewat 教会突然提名说要按立执事， setelah lewat masalah itu, akhirnya gereja tiba-tiba 我才恍然大悟， tiba-tiba memunculkan nama saya. 原来要做主的仆人要没有意见。 Jadi artinya mengajarkan pada saya untuk menjadi pelayan Tuhan tidak ada kehendak pribadi. 神的命令只能说我愿意， Jadi perintah Tuhan hanya satu, yaitu saya mau. 但是带来的好处就是神必同在。 Tapi hal yang kebaikannya itu adalah penyertaan dari Tuhan. 所以这些年来都可以看到神同在， Jadi tahun-tahun berikutnya saya merasakan penyertaan dari Tuhan. 所以我很乐意成为一个清心的人 Jadi saya rela menjadi orang yang suci hatinya. 然后完全交托给神 Lalu saya sepenuhnya bersandar pada Tuhan, 因为神必同在。 sebab Tuhan pasti beserta. 当人的意见越少， Terkala kita memiliki satu kehendak pribadi, 神的能力就越强。 dengan demikian kekuatan Tuhan lebih kuat. 耶稣说：“我的能力在软弱的人身上才会显得完全。” Justru kuasa Tuhan bekerja di atas diri seseorang, dengan demikian dapat sempurna. 所以下午就用这一段跟大家来彼此互勉。 Jadi sore hari ini saling berbagi kepada saudara-saudara seiman. 其实人生很简单。 Jadi sesungguhnya hidup manusia itu sederhana. 遇到神的命令就说我愿意。 Ketika Tuhan berperintah kepada kita, kita akan menjawab saya bersedia. 遇到事情就祷告。 Ketika kita mengalami masalah, kita berdoa. 拿起以弗得。 Kita ambil baju efod. 不要把那个以弗得拨开，还去找布下面的那把刀。 Jangan kita ambil baju efod, tapi kita mencari sebuah kain untuk dipakai itu. 主耶稣用布包起来，就是不给你看嘛。 Sesungguhnya pedang itu dibungkus kain agar kita tidak lihat. 因为他说我的恩典够你用 Sebab Tuhan berkata, berkatku cukup bagimu. 靠主就对了。 Bersandar pada Tuhan sudah benarlah. 所以我们应该要回归单纯 Oleh sebab itu kita harus kembali kepada kesederhanaan. 然后依靠圣灵。 Lalu bersandar pada Roh Kudus. 愿神与我们同在。 Biarlah Tuhan Yesus beserta pada kita.